Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri. Masya Allah. Kita dah nak mulakan program. Masya Allah. Boleh dapat hadirkan diri. Masya Allah. Dengan iman dan ihtisab, yakin kita pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin kepada janji-janji Allah. Yakin pada janji-janji Allah dan yakin pada ihtisab, insyaAllah. Ihtisab, hadirkan diri dengan adabnya. Kita menunai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muda, Ayub Mujio, Efi, Ustaz Abu Hanafiyah, Nur Hisham, Muhammad Taha, Muhammad Najib Taha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Cikgu Yusuf, Masya Allah. Fairul Haji Uria, Jess Hasbullah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahmad Nurul Zaman, Dr. Nurul Zaman, Masya Allah, daripada Besut. InsyaAllah. Haji Shah Alam. Haji Shah Alam tu admin akan hubungi sebab kita Tuan Haji tak sampai lagi. Jadi begini, tu tak sampai tak apa, jilid 1, jilid 2 baru ni Haji order. Tak apa, saya akan bagi kitab baru. Dan jilid 3, jilid 4 kalau nak Haji order sekali, boleh saya hantarkan. Yang jilid 1, jilid 2 tu tak apa, saya hantar. Dah tak sampai, tak apa, saya hantar yang lain. Yang tu mungkin tak sampai dah, tak apalah. Masya Allah. Baru lepas bayan dalam program Jemaah Seri Petaling. Oh, Masya Allah. Oh, dah sampai program. Sekarang ke Pantai Timur tu, Masya Allah. Mustang berjanggut, Abdullah Izzi Al-Fansuri dari Sabah, Kota Marudu, Masya Allah. Kelia, Masya Allah. Syahidi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita pun dah sehari dua lagi. Esok hari Khamis, Jumaat nanti. Esok Khamis dan Jumaat malam kita akan mulakan program daurah, Masya Allah. Program daurah kita yang ke-6 dalam kitab Taharah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majada. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi, atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Ya, malam ni kita berada di muka surat tempat masajid, iaitu bab yang baru, iaitu bab masajid dan babul masajid dan maudhi'us solat. Kita masuk kepada hadis pertama hari ini, insya-Allah. Hadis ke 689 kurungan 1. Menjadi kemuliaan apabila seorang itu dapat memasuki Baitullah. Jadi kemuliaan bila satu orang tadi dia dapat masuk Baitullah, masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala lamma dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-bait da'a fi nawahihi kullaha wa lam yusalli hatta kharaja minhu. Falamma kharaja raka'a raka'atain fi qubulil ka'bati wa qala hadhihi al-qiblah. Rawahu Bukhari. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam al-bait, tu maksudnya Kaabah lah, masuk dalam Kaabah, maka baginda telah berdoa di penjurunya dan baginda tidak menunaikan solat sehingga baginda keluar. Apabila baginda keluar, maka baginda menunaikan solat 2 rakaat di hadapan Kaabah dan bersabda, inilah kiblat.
Hadis riwayat Imam Bukhari rahmatullah alaih. Perkataan al-bait. Perkataan al-bait disebut secara umum. Mutlak ni maksudnya secara umum lah. Umum mutlak. Maka yang dimaksudkan ialah Baitullah lah. Sebab perkataan alif lam tu, alif lam ahad zihni. Maksud yang diberitahu ahad zihni tu maksudnya perkara ini ada di dalam fikiran mutakallim yang bercakap. Tadi mutakallim yang bercakap, Nabi apabila Nabi masuk, maksudnya al-bait tadi maksudnya iaitu Baitullah adalah sunnat yang mustaqil. Masuk ke dalam Baitullah ni satu sunnat yang tersendiri. Jadi kalau orang dapat masuk Baitullah, Masya Allah, rahmat yang besar. Baitullah ni hanya dibuka setahun sekali aja, dan kadang-kadang ada masa-masa tertentu atas permohonan tertentu akan masuk ke Baitullah ni. Itu pun 9 Zulhijjah saja. Jadi satu orang daripada kabilah Bani Syaibah yang memegang kunci Baitullah akan buka, dan pemerintah akan datang untuk masuk di dalam Kaabah, di dalam Baitullah. Di luar tu kan Baitullah di ghilaf dia tu, maknanya kain Kaabah tu warna hitam, tapi dalam tu dia ada dua lapisan, hijau dan merah. Kain Kaabah tu hijau dan merah. Tiap-tiap tahun akan ditukarlah. Semasa pergi haji tu saya dapat qita'ah tu, ada yang kita panggil itulah kain Kaabah tu yang dalam tu dapat. Masya Allah, adalah kawan-kawan ditunjuk, tapi kenalah juga sikit. Tak banyak, dalam 3-4 ribu je, kecil keping tu je. Dia bagi, dia kata Ustaz nak tapi kena bayar. Tak apa, boleh, insyaAllah berkat. Kain yang relaf Kaabah tadi, yang menutupi Kaabah di sebelah dalam. Jadi Masya Allah lah, peluang besar lah orang dapat masuk Baitullah. Mana tahu, Masya Allah, kiswah lah. Nak sebut pun lupa Ustaz. Masya Allah, terima kasih pada muda yang sentiasa muda. Masya Allah, kiswah tu Ustaz ada. Kiswah tu nanti Ustaz tunjuk situ. Kiswah Kaabah yang dalam tu Ustaz ada warna merah. Orang warna hijau, warna merah. Okay. Allahu Akbar. Orang yang dapat memasuki sangat berhasil keberuntungannya. Masya Allah. Kaabah dibuka setahun sekali pada 9 Zulhijjah, sewaktu para haji sedang wukuf di Arafah. Ketika itu Kaabah akan dibuka untuk dibersihkan, dan kain tirainya, kiswahnya itu akan ditukar. Masya Allah, tukar. Satu ketika sekali, iaitu Profesor Dr. Datuk Harun Din rahmatullah alaih, dia telah berubat orang Mekah. Dia cerita sendiri. Dia berubat orang Mekah dan di kalangan pembesar lah. Masya Allah, dengan berubat ilmu, Masya Allah, Allah bagi pada dia tu, yang kita panggil tu kan, yang duduk di Bangi tu, apa nama tu, Tuan Guru Haji Harun Din tu. Dia buat ada satu perubatan cara Islam tu. Ustaz tu lupa, dulu ada mengajar kat Masjid Bangi, Surau Bangi section 1 tu, itu sebelah je lah tempat itu. Okey, jadi dia pun berubat. Darus Syifa. Muda ni semua dia tahulah. Masya Allah. Kiswah, Darus Syifa. Masya Allah. Barakallah fiqh. Tahu semua. Bagus. Ustaz ni kadang-kadang terlupa nak beritahu. Okey. Selepas tu, dia dapat berubat salah satu pembesar Makkah lah. Betul, orang tu tanya dia, tuan nak apa? Tuan nak apa? Sebut saja, insyaAllah. Saya, kalau boleh, saya tunaikan. Tuan nak apa? Masya Allah, tuan nak apa? Dia kata, dalam hidup saya bercita-cita lah kalau saya dapat masuk Kaabah. Kalau saya, Tuan Guru Haji Din rahmatullah alaih, Tuan Dr. Harun Din, dia kata saya bercita-cita untuk masuk dalam Kaabah. Saya berkeinginan untuk masuk dalam Kaabah. Kalau tuan boleh tunaikan hajat saya, Masya Allah, ganjaran besar bagi tuan. Sebab dia telah ubat penyakit kawan tu. Maka kawan tu kata, insyaAllah boleh. Boleh. Dan tak nak apa lagi? Tak nak apa. Tak nak apa-apa. Saya nak masuk Kaabah je. Maka dia buat pengurusan, dan dia beritahu dan minta kebenaran daripada pihak Saudi
Masya Allah, ditentukan tarikh, dia dapat masuk dalam tu dan sembahyang di dalam Kaabah tu. Nanti ada tempat sembahyang di sini. Nabi tak sembahyang dalam hadis ni. Dalam hadis-hadis yang lain, Nabi sembahyang. Masya Allah, dapat masuk Kaabah. Oh, beruntung. Dia kata saya tak nak apa pun. Dia dapat satu tiket khusus pergi ke Kaabah dan di situ buat itu dan mendapat satu kemuliaan. Beliau ialah beliau nak masuk Kaabah. Ajib kalau orang tanya kita nak apa, mesti nak duit. Kita manusia ni untuk cinta kat duit, cinta kat harta. Jadi orang tanya nak apa, nak duit je. Saya lah, bukan tuan-tuan. Saya lah, kita tu maksudnya saya lah. Tuan-tuan semua bagus, Masya Allah. Saya je lah tak betul lagi ni. Allahu Akbar. Dia diberi kebenaran untuk masuk Kaabah. Dia kata terima kasih kerana hajat saya Tuhan telah tunaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menunaikan Tuan dengan rezeki yang besar. Kerana itulah cita-cita saya untuk masuk dalam Kaabah, kata Dr. Haruddin. Masya Allah, Allah bagi kemuliaan pada dia, dia boleh masuk Kaabah. Okey, ulama telah bersepakat bahawa harus seorang solat nafil di dalam Kaabah. Maksud solat nafil itu sarut sunat lah. Mengenai solat fardu terdapat perselisihan di kalangan ulama. Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i menyatakan boleh solat fardu di dalam Kaabah, dalam bangunan Kaabah kecil tu, 4 penjuru Kaabah tadi. Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki kata tak boleh sembahyang dalam Kaabah. Fardu sunat boleh lah, fardu tak boleh. Dalam mazhab Hanbali dan Maliki ialah satu hadis yang diriwayatkan bahawa apabila Nabi keluar daripada Kaabah, Nabi bersabda, inilah Kaabah. Ni hadis di atas lah, hadis yang diriwayatkan bahawa Nabi keluar daripada Kaabah ni, inilah Kaabah. Inilah Kaabah, maknanya dari zaman Nabi Adam hingga ke hari kiamat, inilah Kaabah. Tidak boleh diganti dengan yang lain. Pada awal Islam, kiblat orang Islam ialah Baitul Muqaddis. Baitul Muqaddis, mula-mula Islam tu Baitul Muqaddis. Masuk di Mekah tu Baitul Muqaddis untuk ta'liful qulub, iaitu mengambil hati orang-orang Yahudi. Terdapat satu pintu di Masjidil Haram dinamakan Babul Quds, dan para nabi dan para sahabat menghadap ke Baitul Muqaddis melaluinya pada permulaan Islam. Kan di Kaabah tu Babul Fatah, Babul Quds, bab macam-macam bab yang lama tu. Babul Hijrah, Babul Hijrah pun ada. Babul Hijrah, iaitu Babul Hijrah, Babul Haji dan Umrah. Babul Umrah, Babul Hijrah. Babul Umrah. Kenapa malam ni tersasul ni? Banyak dosa pada hari ni. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Babul Umrah. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha sebelah menunaikan haji, dia tak sempat tawaf ifadah, dan masa tu dia dalam keadaan haid. Masa tu dia balik ke yang paling dekat tu, miqat yang paling dekat dah semua tu lupa malam ni. Miqat yang paling dekat daripada Tan'im. Dia balik ke Tan'im, duduk di Tan'im, dia datang dengan adiknya Abdul Rahman untuk tawaf, dan dia masuk melalui Babul Umrah. Babul Umrah itulah bab yang paling dekat dengan Kaabah. Masuk Babul Umrah terus nampak Kaabah. Kalau kita masuk Babul Abdul Aziz kan jauh lagi nak pergi Kaabah. Jadi bagus. Masa tu kalau kita jemaah-jemaah wanita yang kita bawa tu, kita suruh masuk dia Babul Umrah. Bila masuk Babul Umrah, itu terus nampak Kaabah depan tu. Tapi sekarang dah luas dah. Dalam tu dia masuk ke sebelah ni, jauh dah. Bila lah nak pergi umrah pula. Baru ni nak pergi umrah dah. Bulan 3 pun ni, selepas habis ijtimak, 3 hari bulan, 4 hari bulan. Dah 3 hari bulan bertolak ke Mesir. Hantar anak nak sambung belajar kat Mesir. Nak sambung belajar, habis madrasah, lepas tu ambil stamp, lepas tu nak pergi sambung Mesir, bawa ke Mesir. Lepas tu duduk seminggu daripada Mesir. Daripada Mesir tu, ingat nak reroute sekejap ke umrah bersama dengan ustazah. Kami berdua je lah. Sebab ambil tiket tu pergi balik. Lepas tu di sana ada kawan, ada ramai kawan-kawan yang yang travel agency tu suruh dia uruskan hotel saja.
telefon dia, dia uruskan hotel, bayar je lah. Tapi masa tu pun ambil ambil tu juga yang dekat dengan, tapi tak boleh lah, tak boleh di Al-Ritash tu, Ritash tak dapat masuk di antara tu lah. Dan di Kaabah di Madinah sekejap, dan ada seminggu je nak singgah tu. Masa tu 7 hari bulan sampai 5 lah, 8 hari bulan sampai 15. So 7 hari je nak pinggah bulan 3 baru ni lah. Tapi tak boleh masuk. Masa tu dah block dah, Covid dah datang. Kita terpaksa balik tu sampai 15, 16 tu dah kena karantin dah. Orang lain kena 18 karantin, kita orang dah 16 kena karantin dah sampai hujung bulan. Dan didapati pula di quarters, kita masjid, asrama dan quarters, kita tempat paling banyak sekali tempat wabak. Lepas tu kita lepas tu swab kali pertama, okey, satu orang saja yang daripada madrasah ni kena, quarters ni kena. Dia kata okey, kita swab kali kedua. Masa tu swab kali kedua, kalau tak ada kes, so kita okey lah, macam karantin biasa je lah, macam orang luar. Lepas tu swab kali kedua, kena 7 orang positif. Lepas tu kami kena berhijrah pula, kena karantin lagi 2 minggu di tempat sukan ni. Di tempat sukan ni, di sini ni, dekat dengan Bukit Jalil ni. Bukit Jalil lah sukan, kompleks sukan tu. Kami kena 2 minggu, 1 hari bulan 4 hingga 14 hari bulan 4. Sebulan duduk. Kalau orang tak tahu Covid tu, kita tu macam banduan ni kena bawa pergi tu. Khair, ujian Allah SWT. Khair. Jadi di situ ialah pada awal Islam, kiblat orang Islam ke Baitul Muqaddis pada permulaan Islam. Tetapi selepas tu dipindahkan Madinah, masih lagi menghadap ke Baitul Muqaddis. Lepas tu perintah tahwilul kiblah, iaitu pengubahan kiblat dalam sembahyang zuhur di Masjid Kiblatain. Nanti insya-Allah kisah-kisahnya akan datang melalui hadis Nabi. Warawahu Muslim anhu wa an Usamah bin Zaid, dan hadis yang 690 semakna dengannya, cuma rawinya berbeza, iaitu diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada sahabat yang bernama Sayyidina Abdullah bin Abbas, juga daripada Imam Muslim daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan juga daripada Usamah bin Zaid. Dalam Bukhari Abdullah bin Abbas, Muslim pun daripada Sayyidina Usamah bin Zaid. Solat Nabi di dalam Baitullah. Solat Nabi. Tadi yang hadis ni Nabi tak sembahyang. Hadis pertama Nabi tak solat di Baitullah, di dalam Baitullah. Tetapi hadis kedua ni dibawa Nabi sembahyang di Baitullah, di dalam Baitullah sendiri, dalam Kaabah tu lah. Wan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasul sallallahu alaihi wasallam dakhala al-Ka'bata wa huwa wa Usamah bin Zaid wa Utsman bin Talhah al-Hajbi wa Bilal bin Rabah فأغلقها عليه فمكث فيها فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودا من يساره وعمودين عن شماله وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة ثم صلى متفق عليه. Wan Bazli first time datang dalam kuliah Abang Nur. Selamat datang. Jangan lupa tiap-tiap malam jumpa Abang Nur dengan kuliah. InsyaAllah boleh belajar banyak. Dah dapat belajar banyak. Sayyidina Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah masuk ke dalam Kaabah. Bersama Usamah bin Zaid. Sayyidina Usamah bin Zaid. Zaid bin Harisah. Usamah bin Zaid ni siapa? Usamah Zaid ni anak angkat Nabi. Cucu angkat Nabi. Usamah bin Zaid, orang yang paling Nabi sayang. Pemuda yang paling Nabi sayang ialah Usamah bin Zaid. Orang yang boleh nak beritahu Nabi sesuatu, apa masalah pun, orang akan jumpa Usamah bin Zaid. Sebab Usamah bin Zaid ni taraf dia cucu. Jadi atuk dia kalah dengan cucu.
Atuk dia kalah dengan cucu. So cucu boleh cerita kat atuk. Usamah bin Zaid ni adalah cucu angkat Nabi SAW, anak kepada Zaid bin Harisah, iaitu hamba Nabi. Selepas tu dijadikan anak angkat, mutabanna, dipanggil anak angkat. Sayyidina Uthman bin Talhah, Sayyidina Uthman bin Talhah ni yang menjaga pintu Kaabah tu. Dialah daripada Bani Syaibah tu, dia yang menjaga pintu Kaabah, Al-Hajbi. Dan Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah ni yang Masya Allah sahabat yang begitu pengorbanan kuat, dan Nabi terus masukkan dia. Dia muazzin Nabi, so Nabi masukkan dia. Orang-orang tertentu aja boleh masuk Kaabah ni. Allahu Akbar. Ketika beliau keluar daripada Kaabah tu, 4 orang tu aja boleh masuk. Nabi, Usamah bin Zaid, dan pemegang kunci tu Uthman bin Talhah, dan Sayyidina Bilal bin Rabah. 4 orang masuk dalam Kaabah semasa tu. Masa Fatah Mekah ni, ataupun musim haji. Fatah Mekah lah galiban kisah ini. Baginda, maka orang pun bertanya, aku pun bertanya, Abdullah bin Umar bertanya kepada rawi tadi. Aku bertanya kepada Sayyidina Bilal bin Rabah ketika beliau keluar daripada Kaabah, apakah yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam Kaabah? Beliau menjawab, baginda mendirikan sebatang tiang di sebelah kiri baginda dan sebatang lagi di sebelah kanan. 2 batang. Sebatang, kenapa sebatang lagi ni? Sebenarnya 2 batang di sebelah kanan. Dalam riwayat tu, yasarihi ja'ala umudan min yasarihi wa umudaini an yaminihi. Yamin tu ialah dua batang. Baginda mendirikan sebatang tiang di sebelah kiri baginda, sebatang lagi, bukan sebatang, 2 batang di sebelah kanan baginda. Di sebelah kanan tu 2 batang, sebatang tak kena. Tersilap, macam terlepas pandang lagi dalam terjemahannya. Umudain, iaitu 2 batang tiang lagi di sebelah kanan, dan 3 batang tiang di belakang baginda. Kena ubah sedikit, sebatang lagi di sebelah kanan baginda, tidak. 2 batang di sebelah kanan, sebatang di sebelah kiri. Nabi pacak tiang. Nabi pacak tiang, di sebelah kiri sebatang, sebelah kanan 2 batang, kat belakang 3 batang. 6 batang tiang Nabi pacak. Iaitu kenapa? Baginda 3 batang di belakang. Ketika itu Kaabah mempunyai 6 tiang. Kemudian baginda bersolat. Hadis riwayat muttafaq alaih. Tadi riwayat Bukhari, ini riwayat muttafaq alaih. Peristiwa ini berlaku ketika Fatah Mekah. Peristiwa ini berlaku masa Nabi masuk ke Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. 8 Hijrah lah Fatah Mekah. Satu peristiwa Nabi masuk ke dalam Kaabah ketika Hajjatul Wada'. Masa haji terakhir 10 Hijrah pun Nabi masuk juga. Dan Nabi masuk berapa kali lah. Pada ke-8 Hijrah dan pada tahun Hajjatul Wada'. Pada tahun Hajjatul Wada' Nabi masuk. Fatah Mekah berlaku pada 8 dan Hajjatul Wada' berlaku pada 10 Hijrah. Aghlaqaha, marja' yang paling dekat ialah Sayyidina Bilal. Yang mana? Aghlaqaha, Sayyidina Bilal atau Sayyidina Uthman. Tapi sesuainya Sayyidina Uthman lah, kerana beliau lebih layak dari segi nasab, kerana beliau daripada Bani Syaibah yang diberi mandat menjaga kunci pintu Kaabah. Masa tu dia ketua ni. Ada Uthman bin Talhah. Sayyidina Uthman bin Talhah. Sayyidina Uthman Talhah Al-Hajabi. Jadi aghlaqaha, marja' dhamir tu, dhamir aghlaqa huwa tadi, marja' tu balik kepada subjeknya balik kepada Sayyidina Uthman lah, sebab dia lah dari segi layaknya, bukan Sayyidina Bilal lah, duduk kat belakang yang tutup pintu tadi. Pintu Kaabah dikunci, lepas tu dia masuk tu, dia buka, lepas tu Rasulullah masuk, Usamah bin Zaid masuk, lepas tu bila masuk, Uthman kunci. Dia tak boleh masuk orang lain. Tidak ramah nak masuk ni. Mak kunci 4 orang duduk dalam tu. Maksudnya, pintu Kaabah dikunci supaya orang ramai yang berada di luar tidak boleh masuk, yang menyebabkan susah untuk Nabi melakukan ibadat dan doa di dalamnya. Nabi khusus nak masuk ni, orang-orang khusus saja boleh masuk dengan Nabi. Bukan calang orang Sayyidina Usamah bin Zaid ni.
Nabi pesan di akhir hayat dia, jemaah Usamah, perang Usamah bin Zaid diteruskan. Orang-orang dan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, orang-orang yang diberi keistimewaan saja. Apabila Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu keluar, maka orang ramai bertanya kepadanya, apa yang dilakukan oleh Nabi dalam Kaabah? Nabi telah menegakkan 6 tiang di dalamnya, 2 batang di sebelah kanan, di sini betul, sebatang di sebelah kiri dan 3 batang di sebelah belakang. Dalam hadis sebelum ini, Nabi masuk ke dalam Kaabah dan tidak solat di dalamnya, seolah terdapat percanggahan antara kedua-dua hadis ini. Kakak saya lama saya tak nampak Umi Fakariyah. So biasa ada juga komen dalam majlis ni, sudah lama tak ada, terlalu sibuk, atau ada cuma menyembunyikan diri sahaja. Kakak saya satu lagi, Faizah Hamzah, jarang-jarang ada jugalah. Tapi kakak sulung saya ni, Umi Fakariyah, nama dia Fakariyah Hamzah tu, lama tak nampak dia. Rindu juga, lama tak komen tu. Okey, adik saya Hanum Adini dan adik saya Aslina. Ada semua 4 orang yang perempuan tu kat dalam ni. Hak laki je tak ada. Okey, saya lah sebagai ganti yang laki tu. Mana kita ni malam ni? Mana-mana pula dah kita. Dalam sebuah hadis, jadi terdapat percanggahan. Masuk hadis pertama, Nabi tak sembahyang. Nabi masuk tutup itu, Nabi tak sembahyang. Ni dalam ni, Nabi sembahyang di dalamnya. Jadi, tengok di antara kerja muhaddisin, apa tugas muhaddisin? Ialah menghilangkan percanggahan dalam hadis-hadis. Muhaddisin telah menjawab bahawa sebenarnya Nabi masuk ke Kaabah sebanyak 2 kali. Sekali baginda solat di dalamnya, sekali tidak. Tetapi akan menjadi persoalan apabila kedua-dua hadis itu berkenaan peristiwa yang sama. Kalau 2 peristiwa yang berbeza, okeylah, sekali kata masuk, sekali kata tak masuk. Tapi kalau peristiwa yang sama, hadis tu, 2 hadis tu dikira satu peristiwa. Satu peristiwa. Benda tu akan bercaranggah lah. Kata sembahyang, kata tak solat, kata solat di dalamnya. Peristiwa yang sama. Dalam kedua-dua riwayat, pintu Kaabah ditutup dan di dalamnya gelap. Bersama Nabi terdapat 3 orang sahabat yang masuk ke dalam Kaabah. Sahabat yang terdekat dengan Nabi sahaja yang mengetahui Nabi bersolat dan ketika itu Nabi bersolat atau tidak ketika dalam Kaabah. Jadi ada riwayat yang mensabitkan Nabi solat dan ada yang menafikannya. Maka yang diterjihkan ialah riwayat sabit. Jika berlakunya percanggahan antara riwayat muhrim dan mubih, maka diterjihkan mubih. Macam mana? Di dalam menjadikan sesuatu dalil dan hujah kepada hadis, kita ada hadis musbit, kita panggil. Ada hadis musbit, ada hadis tu mensabitkan perbuatan berlaku. Dan ada hadis manfi, iaitu menafikan berlakunya perbuatan tadi. Seperti menyabitkan bahawa Nabi solat. Dan ada riwayat mengatakan menafikan solat Nabi. Maka apabila berdua-dua hadis ini bercanggah satu sama lain, maka kaedah yang dipilih oleh muhaddisin ialah riwayat musbit, iaitu riwayat yang membenarkan Nabi melakukan solat di dalamnya. Bila peristiwa ni, kedua-dua peristiwa tu sama. Kalau 2 peristiwa berbeza, tak kisah. Benda masalahnya, benda tu, kedua-dua hadis tu satu peristiwa sahaja. So kita sabitkan bahawa bila musbit, kita sabitkan Nabi solat di dalam Kaabah. Tetapi apabila hadis yang menunjukkan muhrim, iaitu benda tu haram, tak boleh, dan ada benda tu mubih, maka kita sabitkan muhrim, kita terjihkan muhrim. Dan itu konsep kedua, kita terjihkan muhrim dan kita tinggalkan mubih, bukan musbih, mubih. Begitu. Fadilat solat di dalam Masjid Nabawi, dan fadilat solat di dalam Masjid Nabawi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala hadis 692. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam salatun fi masjidi
hadza khairum min alfi salatin fima sawahu illa al-masjid al-haram, muttafaq alaih. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu solat di masjidku lebih baik daripada 1000 solat di masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Jadi kalau orang-orang salafi dia mensabitkan hadis ni saja, sebab dia kata ni riwayat sahih, dia disabit 1000 kali je. Jadi biasanya kita kata semayang di Kaabah 100,000, semayang Madinah 50,000, itu dalam riwayat Imam Ibnu Majah. Nabi memberitahu bahawa solat selain masjid Nabi tidak lebih daripada 1000 pahala. Di masjid Nabi mendapat pahala melebihi 1000 solat di masjid yang lain. Masyhurnya iaitu dalam riwayat Imam Ibnu Majah, nanti akan ada riwayat Imam Ibnu Majah, iaitu solat di Masjidil Haram 100,000 dan solat di Masjid Nabawi 50,000. Dalam hadis ini memberitahu khairun, yakni lebih daripada 1000. Berapa banyak? Allah saja yang maha mengetahuinya. Kelebihan di dalam hadis ini tidak khusus hanya kepada solat sahaja, bahkan merangkumi setiap amal. Masjidil Haram bermakna tanah haram. Jadi Masjidil Nabawi kelebihannya hanya terkhusus di dalam masjid saja. Sebesar mana masjid, sebesar itulah kawasan yang menjadi kelebihan, yang mempunyai kelebihan. Tidak hanya terkhusus pada kawasan masjid pada zaman Nabi saja. Sayyidina Uthman telah menambah besarkan Masjid Nabawi di zaman pemerintahan beliau. Sampai sekarang bukan mengaju tu. Ajar kata mengaju pula. Dah tak mengaju, tapi tak tahu kenapa. Lama tak, saya pun tak dapat nak sempat nak call dia. Ada tu, dia sembunyikan diri saja. Mungkin Jeff kenal pun dia tu. Tapi kalau peringkat muda tak kenal lah, dia dah tua dah. Khair. Jadi zaman pemerintah beliau, zaman Uthman dah masjid tu dibesarkan, Masjid Nabawi dibesarkan, dan sampai sekarang masjid tu besar dah. Semua dah jadi Masjid Nabawi dah. Dulu kan Masjid Nabawi kecil je. Begitu. Cuma 3 buah masjid saja boleh diziarahi. Tapi tajuk dia agak confused sikit. Hadis yang 693 kurangan 5. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tashuddur rihalu illa salasati masajid, Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa Masjidi haza, muttafaqun alaih. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diikat kenderaan melainkan 3 buah masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan masjidku ini. Hadis riwayat muttafaq alaih. Jamhur ulama, penerangan jamhur ulama dan imam-imam a'immah berpendapat bahawa menziarahi Masjid Nabawi dan menziarahi kubur Nabi 2 ibadat yang khusus dan berlainan. Satu menziarahi Masjid Nabawi, satu menziarahi Raudah. Dua-dua benda yang berbeza. Kita pergi maya Masjid Nabawi. Lepas maya Masjid Nabawi, subuh tu kita keluar sebelah kanan, kita masuk balik ke pintu depan tu, kita boleh pergi ziarah ke depan tu, beri salam ke Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kerana sebab duduk depan dah dengan kita, bukan Assalamualaikum lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum lah. Untuk azaz. Tapi maksudnya depan, khitab duduk depan, Nabi duduk depan tu. Masjid di Raudah tadi. Iya. Ulama Najdi telah mengistidlalkan bahawa seseorang itu tidak boleh bersafar dengan niat ingin menziarah kubur Nabi. Kata ulama-ulama ni, Najdi ni, yang dia tak suka sikit kepada bahagian amalan-amalan sufiyah ni. Melainkan dengan niat menziarahi Masjid Nabi saja, bukan nak ziarah kubur masjid, tak boleh, Masjid Nabi je. Kesimpulannya istidlal mereka tak betul lah. Mengikat kenderaan. Apa maksud mengikat kenderaan? Iaitu membuat persiapan
untuk bermusafir, membuat persiapan safar iaitu untuk bermusafir. Safar semata-mata untuk menziarahi masjid selain daripada 3 masjid ini adalah tidak dibenarkan, melainkan jika hanya singgah sahaja. Dalam satu hadis ada dinyatakan bahawa siapa yang mengerjakan haji tetapi tidak menziarahi kubur Nabi, sesungguhnya dia telah melakukan kezaliman terhadap Nabi. Menziarahi kubur Nabi yang mulia, raudah lah, kubur tu raudah lah, adalah satu sunnah yang mustaqil. Sebab saya tak sebut raudah, saya sebut kubur, nampak jelas. Begitu. Adalah satu sunnah yang tersendiri dan fadilatnya sangat banyak disebut dalam hadis-hadis. Oleh itu, hadis ini terpaksa ditakwil. Kata tak boleh, itu kata boleh pula. Hadis ini kita terpaksa takwil. Takwil maknanya kita terpaksa ulaskan. Tafsir lah, kita mengulaskannya. Tafsir, kita menjelaskannya. Sebab tu kita menjelaskannya. Yakni terdapat mustasna minhu, terdapat pengecualian yang mahzuh. Mustasna minhu, perkara yang kita nak kecualikan, iaitu isyarat dia macam ni: la tashuddur rihan illa ayyi masjidin illa ila salasati masajid. Maknanya ialah tidak boleh bermusafir ke mana-mana masjid melainkan 3 masjid itu sahaja. Tetapi jika bermusafir untuk tujuan perniagaan atau bersia-sia, iaitu siyahah, itu sebagai bersia-sia adalah, maka diharuskan. Tapi jangan niat haram lah. Kalau niat haram tak bolehlah musafir. Kalau satu orang tu bersafir atas niat untuk melakukan perkara haram, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, dia tak boleh sembahyang jamak dan qasar, sebab dia pergi atas niat maksiat. Tak boleh. Dia tak boleh. Dia pergi niat nak mencuri. So dia tak boleh. Musafir tu dia tak boleh buat jamak dan qasar. Dia tak boleh buat jamak dan qasar sebab tak harus. Sebab musafir dia tadi adalah pada perkara yang haram. Okey, pada peringkat awal, Nabi melarang para sahabat menziarahi kubur. Kemudian hukum itu telah dimansuhkan dan Nabi telah membenarkannya kerana menziarah kubur itu akan mengingatkan kepada akhirat. Asal makna Masjidil Aqsa, masjid yang jauh daripada Baitullah dan Masjidil Haram. Dan di dalam hadis disebut Masjidil Aqsa dahulu kerana ia dibina dahulu berbandingkan kedua-duanya. Kebun syurga terdapat di antara rumah, iaitu rumah Nabi, rumah Aisyah dan mimbar Nabi. Rumah Aisyah itulah raudah Nabi, kubur itulah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ke-694. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah wa minbari 'alal haudi, muttafaqun alaih. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara rumahku dan mimbarku terdapat sebuah taman daripada taman-taman syurga, dan mimbarku berada di atas telagaku. Hadis riwayat muttafaq alaih. Rumahku, rumah Nabi mempunyai 9 rumah. Nabi mempunyai 9 rumah kerana baginda mempunyai 9 isteri. 9 isteri kena buat 9 rumah. Kalau ada 4 isteri kena buat 4 rumah. Jangan 4 isteri letak satu buah rumah, tak boleh. Ada orang tu dia nak hebat lagi pada Nabi, dia letak sebuah rumah aja. Mungkin dia kata, saya tak mampu. Tak mampu tak payah kahwin lah. Begitu. Tak mampu tak payah kahwin. Jadi sunnahnya ialah kita asingkan. Buat kahwin, siapa nak kahwin ramai, sunnah dia asingkan. Asingkan rumah-rumah tadi. Begitu. Asingkan rumah-rumah tadi. Itu menjadikan sunnah Nabi SAW. Jadi yang dimaksudkan, jadi dimaksudkan di sini ialah rumah Sayyidatuna Aisyah.
Kerana di dalam satu riwayat yang lain ada menyebut di antara kubur dan mimbar kubur tu rumah Aisyah lah. Yang dimaksudkan Raudhah ialah rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Raudhah adalah satu kawasan yang dikeluarkan daripada syurga. Raudhah ni tempat qita'ah minal syurga, qita'ah minal jannah, ke dunia, sebagaimana Hajarul Aswad, batu Hajarul Aswad. Hajarul Aswad. Hajarul Aswad tu nama dia apa? Aswad tu hitam. Orang kata batu hitam. Tak. Hajarul Aswad maksudnya ketua batu. Terjemah lain sikit. Terjemah lain. Maulana Syekh Khan rahmatullah alaih, dia satu ulama dalam dakwah dan ulama mufassirin pula tu. So kami pergi ke bilik beliau. Beliau pun tanya semua para ustaz yang ada dalam tu. Ulama-ulama datang masa tu. Maka Abu Umair, kalau Abu Umair ni dia tak ada waw Ain mim ya ra. Umair dia tak ada ain waw mim ya ra. Tu ejaan Melayu. Kalau ejaan Arab, Abu Umair maksudnya tak ada waw. Nama tu tak apalah, kita Arabkan sikit, jangan kita Jawikan. Abu Umair, ain mim ya ra Umair, wazan dia fu'ailun, Umairun. Abu Umair, bukan Abu Umair. Ustaz Husnu teka habis lah. Sebab tu kita orang nak bagi tahu tuan-tuan, ulama-ulama ni, ustaz-ustaz ni, dia tahu tuan-tuan salah, cuma dia tak tegur je. Tuan tulis salah ke, tuan kata apa salah ke, dia tak tegur je. Bukan ulama ni dia tak tahu. Kadang-kadang dia tasamuh dengan masyarakat. Dia buat tak tahu je. Kadang-kadang dia malah sangat duk kisah banyak sangat. So malah duk pening kepala dia buat dono je. Dia panggil tasamuh. Kalau ustaz asatizah yang besar, dengan kami pelajar-pelajar, kita panggil ustaz kita tasamuh. Apa tasamuh? Dia buat tak nampak je kita buat salah tu. Lepas tu kita tak boleh fikir orang tu tak tahu. Misalnya kalau orang awam dia bercakap lantang macam dia tahu semua serbi. Itu dalam majlis tu ada ustaz-ustaz. Ustaz buat bodoh je, tak tahu je. Ustaz sebenarnya dia dah tahu mana tempat orang tu salah. Tapi tak bolehlah nak tegur semua tempat. Jadi kata ustaz ni semua tempat je nak tegur belakang. Jadi kadang-kadang kita pun buat bodoh je. Salahkah bentuk? Ustaz betul ke? Tak tahu juga. Tak tahu juga. Bukan tak tahu saja nak buat macam tu. Kadang-kadang tak semua tempat kita tegur. Kadang-kadang ada orang rasa tak senang hati. Tapi Abu Umair ni, minta maaf lah, dia dah jadi dia dalam majlis kita. So orang kita tak apa tegur. Begitu. Maksud tegur tu tanda dia sayang. Okey. Tak ada apa. Benda kecil pun nak tegur. Sebab tu orang kata, ustaz ni benda kecil pun nak tegur. Tak tegur pun semua. Tak nak tegur lah. Lepas ni tak nak tegur lah. Okey. Jadi Hajarul Aswad. Hajarul Aswad maksud dia ketua batu. Hajarul Aswad ni maksud dia ketua. Dalam satu makna lain, Aswad memberi makna ketua. Sebab Aiman tak kisah. Aiman tak kisah. Okey, tak apa. Itu kalau kita buat ambil tak kisah, jadi kita mudah. Kita tak payah terasa dengan orang. Okey. Aswad ni maksud dia ketua batu. Sebab Hajarul Aswad, Hajar tu batu lah, Aswad tu ketua batu. Okey. Hajar Aswad ni dia datang daripada syurga. Dia datang daripada syurga. Batu daripada syurga. Jadi sebab tu kita panggil dia ketua batu. Ketua batu. Sebab batu ni khususnya daripada syurga. Begitu. Khusus daripada syurga, maka dia dipanggil ketua batu. Bukan batu hitam. Dia Hajar Aswad ni, dia putih melepak. Putih melepak. Putih melepak tu maksudnya putih macam susu. Dia datang daripada syurga tu putih macam susu.
putih macam susu. Bila dia putih macam susu, tapi oleh kerana noda dan dosa dunia menyebabkan warna dia jadi hitam. Sebab tu orang panggil Hajar Aswad, batu hitam. Sebenarnya bukan batu hitam, ketua batu. Kenapa? Dalam mengikut lugah dalam bahasa, Nabi SAW, orang-orang Arab ni, dia orang yang dianggap kaya dan orang yang dianggap menjadi ketua apabila dia mempunyai dua benda hitam, iaitu aswadain. Aswadain ni dua benda hitam. Kalau orang-orang padang pasir, dia ada hitam ni satu kurma. Kurma tu dia warna dia hitam. Dan satu lagi air. Air sebenarnya dia tak ada warna. Tapi kalau kita tengok dari segi warna air, ialah warna dia hitam. Air tadi warna dia hitam. Tuan-tuan tengok kalau sekarang kan air semua coklat dah, air sungai pun dah coklat dah, sebab dia dah kotor di hulu sungai tu, bukan di muara, di hulu sungai tu dah kotor. Kadang-kadang kan kalau kita zaman dulu kan air tu jernih je, tapi dia semakin dalam semakin hijau, semakin dalam dia semakin gelap. So dia akan mengeluarkan warna aslinya sebenar. Air warnanya hitam, aswad, dan kurma warnanya hitam. Jadi orang yang mana di negara padang pasir yang memiliki air dan tamar, bererti orang-orang itu orang kaya dan dia adalah ketua kepada kaum tersebut. Jadi Hajarul Aswad ketua batu, bukan batu hitam. Bukan batu hitam. Ya, ketua batu, bukan batu hitam. Hajarul Aswad bermaksud ketua segala batu. Asalnya warna putih, tetapi dosa penghuni-penghuni dunia telah mengubah warnanya menjadi hitam. Dikatakan aswadain, yakni tamar dan air. Warna asal air ialah hitam. Ini dapat dilihat pada laut yang dalam. Sains juga telah membuktikan demikian. Taman-taman syurga, jika maknanya hakiki, makna realiti taman syurga, maka di hari kiamat ia akan dimasukkan ke dalam syurga. Raudah tu akan masuk dalam syurga. Jika makna majazi, makna kedua, maka bermaksud seorang yang beribadat di dalamnya akan dimasukkan ke dalam syurga pada suatu hari nanti. Sebab tu bila kita pergi Madinah, nak duduk Raudah, pergi Madinah, nak duduk Raudah. Masa buat haji tu, kita sampai kat Madinah, nak duduk Raudah. Raudah saya kejap aja boleh masuk. Satu tu Tuan Haji Rashid, sekarang jadi Ustaz Haji Rashid. Dia badan besar, so dia masuk ke Raudah pakai wheelchair. Saya kata, Haji, saya tolak Haji pakai wheelchair. So saya tolak Ustaz Rashid lah. Saya tolak Ustaz Rashid. Ustaz Rashid besar tu, saya tolak dia. So saya boleh tumpang sekali lah. Dia kata, Ustaz tolak saya, bukan saya nak suruh Ustaz tolak saya. Kalau Ustaz dah duduk Raudah lama sikit pada musim haji, dalam musim haji, Ustaz tolak saya dengan kereta. Saya pun tolak wheelchair dia. Pada wheelchair dia tu ada enjin, tapi saya tolak je. Saya tolak wheelchair dia, saya masuk ke kawasan Raudah. Boleh sembahyang kat Raudah. Sebab musim haji susah nak sembahyang kat Raudah ni. Begitu. Okey. Timbul persoalan, bagaimana dikatakan Raudah adalah taman syurga dan mimbar Nabi adalah tempat mimbar Nabi adalah tempat telaga Nabi, sedangkan Raudah dan mimbar Nabi berkaitan dengan kehidupan dunia, dan taman syurga serta telaga Nabi berkaitan dengan kehidupan akhirat. Jawapannya, maksudnya ialah mimbar Nabi tersebut akan digantikan di akhirat kelak dengan bahan-bahan daripada syurga. Seperti mimbar yang ada sekarang adalah gantian daripada mimbar zaman dahulu. Jamhur ulama berpendapat Mekah lebih aula daripada Madinah. Mekah tu tempat, kalau di antara tempat yang paling aula ada mana? Mekah, sebab dia ada Kaabah. Tapi Imam Malik mengatakan Madinah lebih afdal. Beliau beristilah daripada hadis ini, Madinah tempatnya jasad Nabi yang
tanah yang terkena jasad Nabi itu adalah lebih mulia daripada Baitullah, Arash dan kursi. Maka tanah Madinah itu bagi mazhab Imam Malik lebih afdal daripada Kaabah. Pendapat ketiga mengatakan kedua-duanya sama dari segi kemuliaannya. Allahu Akbar. Hadis yang 695 kurungan 7. Seminggu sekali Nabi menziarahi Masjid Quba. Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba'in kulla sabtin masiyan wa raqiban fa yusalli fihi rak'atain, muttafaqun alaih. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu pergi ke Masjid Quba pada setiap hari Sabtu. Maknanya setiap hari Sabtu Nabi kebanyakannya kerap kali pergi ke Masjid Quba. Kadang-kadang berjalan kaki, kadang-kadang menaiki kenderaan. Kemudian baginda akan menunaikan solat 2 rakaat di dalamnya. Hadis muttafaq alaih. Okey, apabila Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, baginda singgah di Quba selama 15 hari. Ada pendapat kata Nabi singgah di Quba 15 hari. Di kawasan penempatan Bani Amr bin Auf, Nabi mendirikan masjid yang pertama di sana. Menjadi persoalan di sini, Nabi memerintahkan supaya jangan bermusafir, melainkan 3 masjid yang dinyatakan pada hadis sebelum ini sahaja, sedangkan Nabi sendiri pergi juga ke Masjid Quba. Jawapan pertama, Masjid Quba terdapat di dalam Masjid Quba termasuk dalam 3 masjid kerana Nabi menyebut haza masjidi. Maksud Masjid Quba juga termasuk dalam kawasan Madinah. Dia sebab Madinah dekat, dia 4 km daripada Masjid Nabi. Jawapan kedua, pergi Nabi ke Masjid Quba itu tidak dinamakan bermusafir sebab jarak Masjid Quba dengan Madinah hanya lebih kurang 3 atau 4 kilometer sahaja. 3 hingga 4 kilometer sahaja. Okey, seterusnya lagi. 390, hadis yang 696 kurungan 8. Tempat yang paling disukai oleh Allah tu di mana? Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ahabbul bila ila Allah masajiduha wa abghadu biladi ila Allah aswaquha. Rawahu Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tempat yang paling disukai oleh Allah ialah masjid-masjid dan tempat yang paling dibenci oleh Allah ialah pasar-pasar. Khair. Masjid adalah tempat yang paling disukai oleh Allah kerana di dalam masjid terdapatnya kita berdakwah, kita melakukan ibadat, kita berzikir, kita berdoa, kita bermesyuarat, kita belajar agama dan mengajar agama dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang lain di dalam masjid yang baiklah. Masjid juga mempunyai suasana keimanan. Iman dapat terbentuk dalam masjid. Terdapat banyak kebaikan dalam masjid. Sebab itu tertib dakwah dalam kerja dakwah mengajak umat ke masjid kerana salah satu faktor perubahan manusia ialah suasana yang baik, iaitu environment. Manusia ni dia akan terkesan dengan environment. Jadi environment yang baik, tempat-tempat yang baik, maka akan baiklah. Sahbatus salih, salih kunat. Sahbatus talih, talih kunat. Bila kita bersahabat dengan orang baik, insya-Allah baiklah kita. Bila kita bersahabat atau kita bersama dengan orang-orang talih yang kurang baik, maka buruklah kita. Begitu. Bazar pula tempat yang paling dibenci kerana terdapatnya mengata. Ni kata ni, orang kata ni, amalan-amalan syaitan, tipulah dalam jual, banyak lagi perbuatan-perbuatan buruk. Umat telah tinggalkan masjid. Sekarang umat tak pergi ke masjid dah, tinggal masjid dah belaka.
tiada lagi orang yang menjadikan masjid sebagai tempat kebiasaannya. Sebab tu masjid tak say kat kita dah. Masjid kata kau tak payah masuk aku ah. Oh, masuk PKP baru ni kita tak boleh masuk masjid. Bukannya pemimpin, bukannya penguasa, atau masa pemerintah tak benarkan kita masuk. Sebenarnya hakikat kalau kita tengok satu sudut, sebenarnya masjid tak nak kat kita. Sebab kita ni tak nak datang ke masjid. Masjid mengaju lah, merajuk. Alhamdulillah, umat telah tinggalkan. Alhamdulillah, sekarang dengan berkat usaha dakwah, umat sedikit demi sedikit kembali ke masjid. Banyak pertubuhan agama telah menjadikan aktiviti mereka selain masjid. Dulu semua dalam masjid, lepas tu keluar daripada masjid, buat aktiviti semua di luar masjid. Jika mempunyai keperluan, maka haruslah pergi ke bazar. Seperti mana kita berada di tempat yang terdapat ramai musuh, kita akan berhati-hati. Begitu juga masa ke bazar, jangan banyak masa duduk kat bazar. Hadis ke-697, 697-9, barang siapa yang membina masjid, Allah akan membina mahligai untuknya di syurga. Wa an Utsman radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah, muttafaq alaih. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membina masjid kerana Allah, nescaya Allah akan membina untuknya sebuah mahligai di dalam syurga. Penerangan fadilat yang dinyatakan adalah untuk orang yang membina masjid walaupun kecil, atau membina satu bahagian daripada bahagian-bahagian masjid. 698-10, siapakah tetamu Allah? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila al-masjid aw raha a'addallahu lahu nuzulahu min al-jannah kullama ghada aw raha, muttafaqun alaih. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berulang-alik ke masjid pada waktu pagi atau pada waktu petang, maka Allah akan menyediakan untuknya hidangan pada setiap kali dia berulang-alik ke masjid. Ghada ialah waktu di antara subuh hingga tergelincir matahari. Raha di antara zahur hingga ke malam. Maksud hadis ini ialah orang yang datang ke masjid pada bila-bila masa itu, mereka itu tetamu Allah. Perlulah niat iktikaf. Tempat berkumpul orang Islam ialah di masjid. So kita jadikan masjid tempat rumah bagi mereka yang bertakwa. Ganjaran yang besar untuk orang yang datang ke masjid daripada jauh. Hadis 699. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'zamun nasi ajran fi salati ab'aduhum mamshan wallahi yantaziru salata hatta yusalliha ma'al imami a'zamu ajran minal ladzi yusalli summa yanamu, muttafaqun alaih. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang mendapat ganjaran paling besar kerana solat ialah manusia yang paling jauh perjalanannya. Orang yang menunggu solat sehingga dia menunaikan solat tersebut bersama imam lebih besar pahalanya daripada orang yang bersolat kemudian dia tidur. Hadis riwayat muttafaq alaih. Penerangan berlakunya ikhtilaf, perselisihan pada masalah tinggal berhampiran atau jauh daripada masjid. Manakah lebih afdal? Jamhur ulama berpendapat tinggal berhampiran dengan masjid adalah lebih afdal. Sebahagian ulama mengatakan terdapat yang terbaik ialah jauh daripada masjid. So dia ada pro dan kontra lah. Apabila Nabi diberitahu bahawa semua orang sahabat berusaha untuk tinggal berhampiran dengan masjid, maka kawasan-kawasan yang jauh daripada masjid Madinah mula menjadi kosong. Sebab itu Nabi bersabda, wahai sahabatku, tinggal jauh pun bagus, fadilat juga besar. Janganlah sampai kosongkan kawasan luar Madinah. Siapa akan tinggal di sana? So Nabi kata datang ke masjid. InsyaAllah semua ni kaki masjid lah kau Ustaz. Masya Allah.
orang-orang masjid semua ni, masya-Allah. Pengarang mengistidlalkan daripada hadis ini. Pengarang mengistidlal. Pengarang siapa? Saya lah tu. Mengistidlalkan, makna mengambil hadis ini sebagai dalil, ialah bahawa jika ingin membina madrasah, jangan letakkan penempatan ustaz-ustaz di dalam kawasan madrasah supaya mereka dapat bergaul dengan masyarakat dan masyarakat dapat mengambil faedah yang banyak daripada mereka. Biasanya apabila kita buat madrasah, kita buat komplek, kita buat rumah ustaz, kita buat rumah ustaz macam-macam lah. Kalau madrasah tu besar, macam kita duduk Seri Petaling ni, quarters kita 40 unit. Itu sebenarnya sebab Seri Petaling ni dia tak nak buat rumah kat luar sebab mahal, tanah dia tu mahal. Tuan-tuan tahu tak, Seri Petaling tanah dia berapa sekaki? RM400 sekaki. Bukan RM5, RM400 sekaki. Mahal tu, dia buat komplek, dia buat itu. Tapi kalau saya pergi ke rumah tempat kawan saya di mana di Kedah tu, dia buat, masya-Allah. Dia kata, ustaz, ni tanah depan ni kita akan buat rumah-rumah ustaz. Saya kata begini, ustaz, ini kita tinggal dulu, kita buat ni untuk madrasah. Rumah-rumah ustaz, kalau ada ustaz ada rezeki lah, ustaz beli jauh-jauh sikit, ustaz bagi duit ataupun ustaz beli kepada para pengajar ni, ustaz-ustaz yang mana kita tahu dah dia akan tinggal di situ lah, mengajar di situ. Ustaz cari satu kawasan, ustaz dudukkan dia di situ, dan ustaz dudukkan dia dengan orang kampung, biar dia jadi imam di situ. Biar dia jadi imam di situ. Semua kita ni orang awam semua. Saya pun orang awam juga. Jadi dudukkan rumah tadi, dudukkan jauh daripada masjid. Masya-Allah, kata ustaz, ni tanah saya dah beli dah kat ustaz dah mengajar lama dah kat sini. Saya beli dalam 2,000 kaki ke 3,000 kaki ke satu lot tu. Tuan ustaz, saya dah beli dah. Nanti ada rezeki pula, nanti kita buat rumah kat ustaz. Ustaz duduk situ. Ataupun ustaz cari duit-duit sikit, buat rumah duduk situ, duduk dengan orang kampung situ. Biar orang kampung tu ambil manfaat daripada ustaz. Kalau ustaz semua duduk madrasah, susah orang nak ambil manfaat daripada ustaz. Itu pendapat saya lah. Duduk jauh-jauh sikit, biar duduk dengan bermasyarakat. Duduk dengan bermasyarakat. Pengarang mengistidlalkan daripada hadis ini bahawa jika ingin membina madrasah, jangan letakkan penempatan ustaz-ustaz di kawasan madrasah supaya mereka dapat bergaul dengan masyarakat dan masyarakat dapat mengambil banyak faedah daripada asatizah. Orang yang duduk jauh afdalnya berdasarkan jaraknya dengan masjid. Yang tinggal berhampiran dengan masjid afdalnya sebab dia jiran kepada masjid. Kedua-duanya afdal dari sudut yang berbeza. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan temui lagi pada malam esok, pada hari Khamis malam esok. Mungkin malam esok jam 10 malam kot, saya ada kuliah lagi di Seremban lagi malam esok. Saya 3 kali sebulan kat Seremban, dua masjid yang berbeza. Esok saya semalam di Senawang dan malam esok di Seremban lah. So dia ambil take time segi 45 minit hingga 50 minit dalam perjalanan ke Seremban tu. So sebenarnya kat Kuala Lumpur ni lebih lama, tapi tengoklah keadaan. InsyaAllah dalam pukul 10 juga kita untuk tambah pengajian kita lagi. Tengok insyaAllah hari Jumaat pagi kita ada kelas juga sebelum daurah kita pada malam. Jadi kita ada 2 hari lagi untuk pendaftaran. Jadi tuan-tuan boleh membuat pendaftaran di daurah kita, di link kita. Mudah akan masukkan sedikit untuk link daurah kita. Dan para siapa yang ada di dalam grup Midrajul Fawatih, boleh daftarlah. Jangan lewat-lewat sikit daftar tu. Jadi kadang-kadang hari terakhir pula baru nak daftar. Dah kadang-kadang dah satu program lagi tinggal. Kan daurah ni kita ada 4 program. Satu program lagi tinggal. Ustaz baru nak berdaftar. Daftar awal-awal. Tu insya-Allah nombor kod daurah pun akan diberikan oleh admin. Jadi tuan-tuan berdaftar, cepat-cepat sikit berdaftar, insya-Allah kita akan dapat mengikuti daurah kita di dalam jilid kedua lagi, iaitu juga Kitabut Taharah, insya-Allah. Jadi insya-Allah apa yang baik itu
daripada Allah SWT. Apa yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbarallahu minna wa minkum ya karim. InsyaAllah kita bertemu lagi pada malam esok jam 10 malam, dan pada pagi Jumaat kita bertemu juga. Pada pagi Jumaat dalam 45 minit pun tak apa, jadilah dalam 6.30, 6.45 sampai pukul 7. Okeylah, sebelum kita buat daurah pada waktu malamnya. Pada waktu malamnya 9.45 tadi situ 9.30, tapi 9.45 tak apa. Kita habiskan awal sikit dan kita tambahkan pada waktu Sabtu pagi atau Sabtu malam tu. Kita panjangkan sikit insya-Allah. Allahu Akbar.